Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam pada rakan-rakan, para penonton yang sedang menonton kami. Saya bersama Cikgu Farida dalam lihat apa kami sudah innovate. Baiklah, pada malam ini kita amat bertuah, kita bersama Cikgu Farida Muhammad dan pada malam ini kita akan teruskan sesi kita yang tajuk kita pada malam ini adalah How to do basic video using InShot application. Cikgu Farida binti Muhammad merupakan seorang guru yang berdedikasi dan beliau merupakan seorang guru daripada Pulau Pinang. Sebelum kita teruskan, saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan para penonton sekalian biodata Cikgu Farida kita. Okey, baiklah. Hilang lah dia. Okey, baiklah. Kalau tak nampak, okey baik. Saya tunjukkan video. Mari kita lihat siapakah Cikgu Farida sekarang ni. Okey, Cikgu Farida merupakan cikgu daripada Sekolah SM Teknik Tar Putra Pulau Pinang. Lulusan Sarjana Pendidikan Pengurusan dan berpengalaman selama 15 tahun dalam bidang pendidikan. Beliau merupakan guru bahasa Inggeris dan pencapaian antarabangsa terlibat dalam kursus Limited Resources Teacher Training 2018-2019. Dalam peringkat kebangsaan, beliau merupakan salah seorang penulis jurnal dalam Institut Aminuddin Bakti yang bertajuk Kepentingan Kemahiran dan Pendekatan Pembelajaran dan Pemudahcaraan Institusi Guru dalam abad ke-21. Di peringkat negeri, beliau merupakan panel penulis modul Google Classroom peringkat negeri 2019. Dan peringkat daerah, Johan Pertandingan Video Hari Guru peringkat daerah Timur Laut Pulau Pinang. Jadi, para penonton yang tak pernah dengar tentang InShot, yang tak pernah buat apa-apa video, pada malam ini kita amat-amat bertuah seorang ahli PGSM, Persatuan Guru STEM Malaysia. Kita sama-sama belajar dan meneroka ilmu baru berkaitan InShot application. Baik, dalam sesi pada malam ini, tanpa membuang masa, saya akan persilakan Cikgu Farida untuk meneruskan, memberi sedikit pengenalan tentang apa yang dia ingin sampaikan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan Cikgu Farida. Kita silakan Cikgu Farida. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Khairul dari JB. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua rakan guru di seluruh Malaysia. Salam perkenalan. Saya Farida Muhammad, mengajar di Teknik Tunku Abdul Rahman Pulau Pinang dan akan membuat sedikit sharing dengan rakan guru-guru tentang cara buat video dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Okey, mengapa saya pilih aplikasi InShot berbanding dengan aplikasi lain? Bagi saya InShot adalah satu aplikasi yang sangat mudah untuk dipakai dan sangat user friendly. Apa yang menarik minat saya untuk menggunakan aplikasi InShot ini ialah berbanding dengan aplikasi lain ialah dalam InShot ni kita boleh lihat semua features untuk membuat video tu disusun secara horizontal dan senang kita nak guna satu persatu untuk membuat video. So cikgu akan faham apa yang saya akan katakan bila saya share dengan guru-guru tentang cara penggunaan InShot application. So sekarang saya akan share PowerPoint dan video yang berkaitan dengan InShot. Okay, PowerPoint saya ya, kejap ya. Okay, kita akan terus paparkan yang ini ya Cikgu? Ya. Ya, okay, baiklah kita akan sama-sama melihat pembentangan daripada Cikgu Farida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farida binti Muhammad. Saya adalah guru Belaras Bestari di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra Pulau Pinang dan merupakan guru bahasa Inggeris.
Saya telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 15 tahun. Okey, hari ini saya akan membuat sedikit sharing bagaimana untuk menghasilkan video in short dengan hanya 11 steps. Nampak banyak tapi mudah. Mudah je cikgu. Cikgu tak perlu risau walaupun cikgu tak ada basic knowledge ataupun tak pernah buat video. Cikgu masih boleh menyiapkan sebuah video. Okey, cikgu-cikgu dah ready? Sebelum saya pergi secara detail, saya nak share dengan cikgu-cikgu apa yang saya akan cover dalam pembentangan hari ini. So sebagai intro, saya akan share sedikit tentang teori yang sangat penting dalam pembikinan video. So, saya ada 4 subtopik atau bahagian untuk share dengan anda semua. Walaupun PowerPoint saya ni dalam bahasa Inggeris dan campur sikit dengan bahasa Melayu, tapi saya pasti cikgu akan faham sebab nota ini senang untuk diikuti. So, 4 bahagian yang saya akan cover ialah pertama ialah proses produksi, bahagian kedua tips untuk buat video yang baik, bahagian ketiga ialah in-short application dan bahagian 4 features yang terdapat dalam video ni. So, subtopik pertama, what is production process? Apakah yang dimaksudkan dengan proses produksi? Nampak macam soalan sejarah tapi sebenarnya bukan ya. Soalan ni sebenarnya cikgu perlu fahami ya sebelum cikgu buat apa-apa video sebab pembikinan video memerlukan perancangan yang sangat teliti. So kalau kita tak banyak, kalau kita tak concentrate on the planning, kita akan buang banyak masa semasa editing. So back to the question, what is a production process? Dalam bahasa yang mudah, proses produksi ialah proses sebelum, semasa dan selepas di mana terdapat beberapa aspek yang cikgu perlu ambil kira supaya masa dapat dijimatkan semasa proses editing. Okey, apa itu proses Ya, cikgu. sebelum Nah, production? tak ada. Proses Ya, sebelum betul. production melibatkan perkara-perkara seperti dalam slide. Pertama ialah video strategi. Okay, video strategi ni sebenarnya lebih kepada marketing Ya, produk, betul. tapi boleh Ada berguna dalam PDPC kita atau mana-mana video majlis atau persaraan. Sebagai contoh, cikgu boleh menggunakan strategi ini untuk menarik minat dan retain your target audience, iaitu pelajar, untuk terus lihat konten video anda. Okey, kedua ialah scope. Scope ini lebih kepada objektif dan coverage topik anda. Ketiga ialah story selection. Is it suspense, sad, happy or humor? And actually it will be very useful for doing any retirement videos. Keempat, project timeline. Sangat penting untuk anda siapkan video anda. Seterusnya, script creation ialah skrip yang diguna sepanjang jalan cerita video anda. Dan akhir sekali ialah production team, lebih kepada agihan tugas who's in charge of what. Okay, next ialah proses semasa production. Proses semasa production ni lebih kepada pencahayaan semasa recording video dan juga penggunaan mic, iaitu sound system, supaya suara lebih jelas. Okey, bahagian yang paling akan memakan masa ialah proses editing. Okey, kalau tak dirancang dengan teliti video anda, ya memang akan ambil masa yang lama. Sebab tu saya katakan planning dan storyline sangatlah penting semasa anda membuat video. Kalau tak, memang anda akan spend time yang banyak di bahagian editing. Okey, kita dah siap dah bahagian 1. Kita masuk bahagian kedua, iaitu tips for a good video. Ada 3, iaitu storyboard, planning and organizing, and thirdly your research, which is actually very important. Sebab kalau anda nak buat video yang baik,
anda perlu dapatkan fakta dan anda perlu buat kajian dan tengok video yang anda nak buat. Tapi bagi saya antara tiga faktor ni, faktor storyboard ialah faktor yang sangat penting untuk mendapat video yang menarik. Okey, seperti yang saya cakap tadi, jalan cerita sangat penting. Selalunya bagi saya lah, saya akan buat jalan cerita berdasarkan resources atau bahan yang ada di tangan saya untuk buat video tu mengikut cita rasa audience saya. Okay, next, planning. Planning and organising. So, planning sebagaimana saya katakan tadi, planning sangat juga penting sebab ia melibatkan gambar yang kita nak letak, skrip, music, introduction dan penutup yang memang menarik lah. Okay, research. It must be a book. So you must basically understand your story and objective. So that's the So I think that's the end of the second part. Habis bahagian teori. So saya nak tunjuk buat cara macam mana nak buat video. Okay, jom buat video in short application. Okay, first step is you have to go to Play Store, download. Okay, in short, click open. Lepas open, you will have three features lah. Three features ni videos, pictures and collage. Okay then, step 3 ialah kita start on a new project. Step 4, kita import files, videos, pictures, klik. And then, bila dah insert, cikgu akan ada storyline kat situ. Cikgu pun boleh masukkan blank slides untuk dapat jalan cerita. Okay, sebenarnya cikgu, step yang tadi saya cakap tu dah cukup dah untuk buat satu video tanpa animation. Basic video kita dah ada video dah. Okay. Features lain tu yang tu kita akan saya akan share dalam video akan datang lah. Tapi untuk dapat satu video yang lengkap, step yang saya share tadi tu memang very basic dan cikgu dah pergi buat video. Sekarang saya akan cerita bagaimana nak buang watermark. Watermark ni actually kita tak nak ada boundaries masa kita dah initialize and convert video tu, kita tak nak watermark dalam video kita. So, cikgu boleh remove watermark by clicking the InShot yang ada boleh itu. Lepas cikgu klik tu, cikgu akan dapat layout ni lah, step 7. Cikgu klik free remove. Bila cikgu dah klik free remove, cikgu akan dapat satu iklan dan cikgu jangan tutup iklan tu. Tunggu sampai iklan tu habis. Bila dah habis, watermark tu akan tak ada dalam video tu. Okay, nak dekat siap dah. Bila dah siap semua, cikgu dah satisfied dengan video layout yang cikgu nak, cikgu klik save. Bila cikgu klik save, dia akan keluar resolution. Actually, dia akan keluar 3 bullet options of definition mana yang cikgu nak. Full HD ke atau 720 ke, the third option given. Kalau cikgu pilih highest resolution ialah 1080 and ia adalah sangat sharp lah, HD. Lepas tu, bila kita dah save, dia akan initialize dan convert video. So cikgu boleh dah siap dah.
Cikgu bolehlah share ke Telegram, WhatsApp atau juga di mana-mana lah. Itu sahaja steps untuk buat video. Dah habis bahagian ketiga. Okay, bahagian keempat, saya masukkan juga features lain yang terdapat dalam InShot. InsyaAllah di belakangan lain saya akan share bahagian ni. So, Thank you.
Okey cikgu-cikgu, saya berharap cikgu belajar something today tentang pembikinan video menggunakan aplikasi InShot yang memang saya rasa sangat mudah, user friendly and simple. Kalau cikgu tak sempat nak ikut tutorial saya hari ini atau rasa step yang saya bagi itu terlalu cepat, cikgu bolehlah singgah ke channel YouTube saya, Bless Fairy, untuk mengikuti step by step video yang memang saya akan upload nantilah selepas sharing session ni insyaAllah. Cikgu juga boleh scan QR code di bawah untuk terus ke channel saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Faridah atas pembentangan sebentar tadi. Sangat-sangat teruja. Kita terima ramai juga penonton kita daripada Facebook dan YouTube lah. Yang ramai YouTube ni. YouTube ramai. Ramai yang memberi komen bahawa pembentangan cikgu ini menggunakan InShot ni sangat menarik dan InShot ni mudah. Apps ni mudah. Saya pun secara jujurnya saya dah baru nak tekan-tekan InShot dalam telefon ni. Tak pernah cuba pun. Kita pun jarang-jarang buat video. Tapi nanti kalau ada masalah nanti saya akan rujuk kat cikgu lah macam mana nak buat ni. Baru nak berkenalan dengan InShot ni. Nampak seronok. Baiklah.
kita akan tunggu jika ada rakan-rakan yang ingin bertanya soalan, kongsikan, atau sementara kita menunggu soalan, setakat ni belum ada soalan lagi. Yang ada kebanyakannya mengatakan apps ni mudah, menarik dan juga senang. Terima kasih Cikgu Rafidah. Cikgu Priya. Cikgu Priya pun kata senang. Mungkin Cikgu Priya dah lama gunakan. Jadi sementara ni kita belum dapat lagi soalan. Cikgu Farida ada nak katakan apa-apa tentang InShot ni berdasarkan pengalaman cikgu gunakan ni lah. Macam mana? Actually kebanyakan slide PDPC saya dan juga video-video yang saya buat kat sekolah saya menggunakan InShot application sebab memang dia senang, especially bila saya nak plan storyline video tu. So even though kalau saya terlupa certain parts scenes yang saya nak masukkan, saya masih boleh masukkan sebelum saya masukkan caption ataupun jalan cerita dia. So cikgu tengok macam step number 30 atau timbul dalam PowerPoint saya tu slide number 30 rasa 30 dan ke atas, kalau cikgu terlupa katalah nak letak satu gambar, kita just drag, kita just double click dekat tempat tu, dia akan keluar line tengah dan melalui line tengah tu akan ada daripada blank presentation dan add pictures, kita boleh just add. So kita drag drop, tarik macam tu. So sebelum kita pergi slide 30 dan ke atas, drag and drop. 30 dan ke atas. Okey. 30 ke atas. Maknanya kita boleh ubah. Selepas kita buat tu, boleh ubah lagi. Selagi kita tak convert jadi video, kita masih boleh ubah on the spot scene-scene yang kita nak, yang belakang tu datang depan atau depan datang pergi belakang. So memang sangat user friendly. So sebab tu saya kata storyline tu sangat penting. Yang kita kena atur gambar mana sebelum kita tulis skrip dia atau caption untuk setiap gambar. Sebab kalau kita dah letak caption, lepas tu kita nak add gambar baru, dia akan injak ke belakang sikit lah. So kita kena arrange back. Satu dia punya drawback lah. Tapi memang very user friendly. Bagi saya senang, and button dia semua ada memang ada dekat bahagian horizontal. So senang nak guna. Maksudnya horizontal tu senang kita nak sweep kita nak tarik. Kita nak tarik tu. So kita tak nak yang ni Lepas tu kita letak belakang. Lepas tu yang button-button untuk guna, contohnya nak buat teks, nak masuk gambar, semua dah kat atas tu. So kita just drag pergi dari kiri ke kanan lah. Ya, menarik. Okey. Baiklah. Okey, kita ada satu soalan ni daripada Cikgu Maria. Okay. Ada limit time ke untuk InShot ni? Tak ada. Berapa panjang kita boleh buat? Yang paling panjang saya pernah buat hari tu dalam 40 minutes lah. Tapi satu lagi, kebaikan InShot yang saya rasa, lepas kita katalah kita dah buat a few videos, dah lengkap. Lepas tu kita nak import balik video-video yang kita dah buat dalam InShot application, dan bila kita initialize, kita render video tu, dia tak akan ambil banyak masa. Yang tu yang best about this application. Dia tak ada memang ramai yang kata best ni aplikasi ni. Cikgu Anissa. Okay, mungkin dah ramai yang gunakan. Tadi saya pun ada baru tekan InShot ni tadi. Dia ada tawarkan yang InShot Pro. Yang cikgu guna ni yang percuma satu kan? Yang cikgu kalau nak guna yang basic pictures yang percuma tu dah good enough dah untuk buat video. Dah cukup dah. Okay. Even watermark tu cikgu kita tak payah bayar. Just menarik tu. Sebab kita pun selama ni, sebelum ni kita ada pertandingan masa PKP dilaksanakan, PGSM telah tukarkan pertandingan bersemuka kepada pertandingan secara maya. Jadi kita suruh peserta kita untuk hantarkan video.
Dia kena buat video. Maknanya kemahiran buat video ni sekarang dah jadi satu keperluan untuk guru-guru pada kita. Dan macam PJSM kita telah anjurkan pertandingan buat video, maknanya kita mewakilkan pembentangan fizikal, kita tukarkan jadi video dalam masa 5 minit. Dalam masa 5 minit kita kena simpulkan apa saja pembentangan kita dalam bentuk video. Bila saya sebagai salah seorang bahagian teknikal yang menguruskan video-video tu, saya lihat ada pelbagai jenis aplikasi yang digunakan. Jadi saya rasa kalau InShot ni nampak macam lebih menarik, simple dan watermark pun tak ada. Yang lain-lain semua ada watermark dia. Ada betul. Okey, jadilah. Kita tunggu lagi kalau ada soalan. Kalau belum ada soalan, saya rasa saya nak berkongsi dengan penonton semua. Mari kita lihat salah satu contoh ataupun kita panggil karya yang dihasilkan oleh Cikgu Faridah. Yang tadi tu kita berbesar hati Cikgu Faridah kongsi cara-cara nak buat. Jadi kita cuba tengoklah sedikit hasil karya Cikgu Faridah yang nak dikongsikan ni. Mungkin boleh jadi inspirasi kepada kita. Video ni saya buat dengan melibatkan guru-guru sekolah saya. Okey, saya nak share. Lupa nak sharekan audio dia sekejap Okey, kita ada okey, Happy Teachers Day dari YouTube. Okey, nampak? Okey, ada kan? Okey, baiklah. Keluar dah. So, kita tonton sekarang. Ini bukan kamu. Rage on the beat, cold rage. Okey, terima kasih. Itu saja. Itu tadi kita dapat saksikan daripada Cikgu Faridah. Itu sambutan Hari Guru yang tahun ini kan? Itu dipaparkan di sekolah ke atau macam mana Cikgu? Yang ni saya hantar untuk pertandingan.
Oh, pertandingan. Memang dapat yang juara PPD Timur Laut. Oh ya, ini tadi yang saya bacakan tadi tu. Johan pertandingan video ya tadi. Ya, betul. Betul Ibu. Okey, tak sangka video menggunakan shot saja itu pakai handphone je. Saya guna InShot saja. Ya. Okey. Jadi itu satu maksudnya satu karya inovasi yang menang yang kita bawakan kepada para penonton, rakan-rakan guru semua ni bukan yang calang-calang. Ini yang pernah terbukti dah menang di peringkat daerah. Baiklah. Nampaknya kita tak ada soalan daripada para penonton kita. Kita tak ada soalan. Kita lihat daripada Facebook, YouTube pun tak ada soalan. Baik. Sebelum kita tutup kita punya sesi perkongsian pada malam ini. Pada pendapat cikgu lah, adakah InShot ni merupakan satu keperluan kepada guru-guru, khususnya untuk PDPC yang PDPC sekarang ni, zaman sekarang? Memang sangat perlu untuk masa sekarang. In fact, kita kan sekarang IR 4.0, so banyak keperluan untuk kita buat video ni sepatutnya dah menjadi basic thing that every teacher should know. Bukan lagi option. Ia dah menjadi keperluan. So sepatutnya cikgu-cikgu kena explore video sebab salah satu cara untuk menarik minat pelajar ialah juga dengan menggunakan video. So in fact during PKP ni, yang video tadi tu saya buat during PKP. So setiap cikgu compile bahagian dia and hantar. So saya compile menggunakan InShot application. So untuk masa sekarang ni saya rasa menjadi keperluan lah. Sangat-sangat penting. Untuk cikgu satu keperluan, dan sekarang pun oleh kerana co-curriculum kita dah hadkan co-curriculum secara fizikal. Saya pun sekarang ni cuba nak menggalakkan pelajar-pelajar untuk cuba buat video. Kita buat aktiviti co-curriculum berdasarkan video. Tadi kita dah bincang tentang penggunaan video dalam PDPC. Adakah cikgu aplikasikan kepada pelajar? Maknanya pelajar-pelajar buat sendiri video untuk pertandingan ke ataupun assignment, tugasan ke, cikgu buat ke? Ada. Memang ada buat. Macam mana penerimaan dia? Masa kita orang buat pertandingan video hari raya, tema raya dengan apa yang ada. So banyak juga pelajar yang hantar, dan saya rasa kemahiran video di kalangan pelajar pun sangat dia orang very well versed, sangat mahir. Sangat mahir. So kita sebagai guru pun kita kena sama kejar dengan pelajar. So competition kita guru zaman sekarang ialah pelajar, bukan lagi guru lain. Sebab pelajar lagi banyak tahu perkara yang berkaitan dengan IT. So guru pun sama keep up to their pace. Betul. Saya pun setuju. Dan saya nak kongsi pengalaman sikit lah. Dulu sebelum ni memang saya pun jarang-jarang guna handphone untuk buat benda-benda editing semua ni. Kadang-kadang kita gunakan laptop. Jadi bila laptop ni, bila kita dah tukar laptop baru ke atau terpaksa format ke apa ke, semua tu dah berubah. Dan ada rakan guru saya, rakan guru ni orang lama lah. Dia pun baru nak mula-mula jinak-jinak dengan dunia editing ni, nak buat subtitle je dia kata, nak buat subtitle dekat bawah video. Maknanya sebelum ni kalau macam sebelum ni kita gunakan Movie Maker tu macam mudah nak buat subtitle. Tapi bila buka dekat komputer, laptop baru sekarang, Movie Maker tak ada. Itu yang saya pun rasa, wah, zaman sekarang Movie Maker yang simple tu pun dah tak ada. Jadi sekarang kita kena cari
apps baru lah. Sekarang orang dah berpindah kepada apps dah tak guna handphone, tak guna laptop untuk kerja-kerja yang simple lah. Kalau yang buat hebat-hebat tu dia akan gunakan komputer lah. Jadi pada saya yang InShot ni macam boleh diketengahkan sebagai kemahiran asas untuk guru-guru lah, yang mudah. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Kita lihat lagi ada tak komen-komen. Setakat ni, okey baiklah, tak ada komen-komen lagi. Yang ada kebanyakannya puji-pujian kepada Cikgu Farida. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi dengan kami guru-guru PGSM, dan juga bukan kita saja yang dapat manfaatnya ni. Ini akan kekal kita tinggalkan dalam Facebook dan YouTube PGSM untuk menjadi rujukan guru-guru lain. Baiklah, kepada para penonton, pendengar, rakan-rakan guru sekalian, jika ada persoalan lagi lepas ni bolehlah rujuk kepada Cikgu Farida. Cikgu Farida tadi dah ada paparkan dia punya saya nampak tadi QR code tadi QR code ya. Tadi adalah ni YouTube ni. Ya. Ini YouTube. Channel saya. Isi apa? Link ke YouTube ya? Ini link kepada channel YouTube saya. Okey, ni channel YouTube Cikgu Farida. Jadi bolehlah lepas ni kita lihat. Ada Cikgu Farida terlibat dengan Akademi YouTuber ke apa? Ya, saya terlibat dengan Akademi YouTuber. Okey, so sekarang dah sampai tahap mana Cikgu? Sekarang dah masuk saringan kedua. Alhamdulillah, tahniah. Bukan senang nak masuk Akademi YouTuber tu. Saringan pertama yang lepas pun ramai yang terkeluar kerana gagal memenuhi keperluan yang dikehendaki. Tahniah dah sampai tahap kedua, dan semoga teruskan dan memberi manfaat kepada kami semua. Kita ni maklumlah, kita dalam PGSM kita mengamalkan dasar terbuka dan saling bantu-membantu. Macam mana apa yang kita boleh sumbangkan, kita sumbangkan bersama, dan kita rasa mana yang baik untuk guru-guru, kita akan buat sama-sama, berkongsi. Baiklah, ni ada soalan cepu emas ni. Bagaimana hendak jadi ahli PGSM? Ahli PGSM nanti boleh layari laman web PGSM ni, nanti saya paparkan. Tengok dekat pgsm.edu.my, www.pgsm.edu.my, boleh layari laman web tersebut, ataupun pergi ke laman Facebook PGSM, Persatuan Guru STEM Malaysia. Yuran keahlian setakat hari ini kita kenakan RM50 untuk seumur hidup. Baiklah, alang-alang tu nanti saya akan paparkan juga video pengenalan PGSM bagi rakan-rakan penonton yang belum menjadi ahli atau baru berkenalan dengan Persatuan Guru STEM Malaysia. Keahlian kita semuanya adalah guru, hanya guru saja yang dibenarkan menjadi ahli, dan yuran RM50 seumur hidup, dan kita akan aktiviti, kebanyakan komunikasi kita melalui Telegram. Setelah menjadi ahli, kita akan masuk dalam grup Telegram rasmi. Baiklah, saya rasa elok untuk saya kongsikan sedikit video pengenalan tentang PGSM, dan sebelum tu kata-kata akhir daripada Cikgu Farida. Okay. Kita tengok komen lagi ni. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin. Okay, terima kasih Cikgu Farida. Okay, Cikgu, untuk aktiviti daftar, konsep laksi adalah perkongsian. Jadi kita tidak ada pendaftaran aktiviti. Yang ada pendaftaran aktiviti adalah program Microsoft, program Google tu, dan juga program e-learning. Jadi ini adalah laksi. Laksi ni program kita kerjasama dengan Pusat STEM Negara, di mana Pusat STEM Negara memberi kepercayaan kepada kita untuk war-warkan inovasi yang telah dihasilkan oleh guru dan juga inovasi yang dihasilkan oleh pelajar. Kita war-warkan, kita buat dalam bentuk bersiri macam ni. Ini adalah laksi. Lihat apa kami sudah innovate. Untuk program yang
senarai aktiviti pendaftaran PGSM tu, aktiviti PGSM tu itu adalah untuk program berkaitan Microsoft dengan Google dan juga e-learning. Itu dalam program PELN, PGSM e-learning, e-learning PGSM e-learning. Baiklah, yang hari ni memang tak ada reading code Yang ni tak ada reading code, hari ni tak ada apa-apa sijil. Ini adalah untuk perkongsian semata-mata. Baiklah, untuk yang ada reading code yang terkini adalah esok 28 hari bulan. 28 hari bulan kita ada bersama cikgu yang esok adalah tajuk Google Data Studio. Untuk esok Google Data Studio bersama cikgu Syariman. Untuk esok itu 28 Ogos. Yang itu untuk esok ada. Untuk esok ada reading, bukan reading code, ada kita panggil sijil dan juga kita panggil aktiviti dalam e-learning system. Baiklah, kita teruskan. Okey, Cikgu Farida untuk kata-kata akhir sebelum kita akhiri kelas kita pada malam ni. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Khairul yang banyak puji saya tadi. So, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Persatuan STEM dan LAPSI khususnya kerana menyediakan platform yang berguna untuk guru-guru berkongsi maklumat dan kemahiran. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada mentor-mentor saya, guru-guru, rakan-rakan perjuangan, pihak pengurusan sekolah saya khususnya Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman yang sentiasa menyokong guru-guru untuk melakukan pembaharuan dalam PDPC di sekolah saya. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang dan saya serahkan sesi ini kembali kepada Cikgu Khairul. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita akan lihat satu persembahan daripada video korporat lah, awal-awal penubuhan PGSM bagi rakan-rakan yang baru mengenali PGSM. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada rakan-rakan penonton yang bersama-sama kami hingga ke akhirnya. Baiklah, jangan lupa untuk esok kita ada sesi bersama Cikgu Syariman, Google Data, dan kemudian pada
Kita ada slot lagi berkaitan dengan untuk Laksi juga. Laksi ada. Kita akan war-warkan nanti sesi seterusnya perkongsian daripada guru-guru PGSM. Baiklah. Terima kasih dan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.